cuma tak senang bila melihat Jerman telah pun melakukan lockdown. Negara Australia juga ada lockdown. Saudara boleh lihat dalam pelbagai Facebook. Amerika sekarang ni katanya bertambah teruk lagi. Dubai juga telah pun menutup pintu untuk warga India mulai 1 Disember dulu. Kanada mengarangkan penerbangan masuk dan keluar negaranya. Arab Saudi melakukan sekatan penerbangan masuk dan keluar. Begitu juga negara Tanzania menutup pintu negara sepenuhnya. Brazil khabarnya hari ini memasuki babak yang agak mengerikan kerana terdapat banyak kematian kesan daripada COVID-19 yang ketiga, gelombang ketiga. Spanyol pula mengumumkan bahawa darurat bakal dilanjutkan. Sementara England mengumumkan lockdown selama 1 bulan, Perancis lockdown selama 2 minggu, Jerman lockdown selama 4 minggu, Itali mengikuti rapat hari ini, saudara. Jadi kesemua rantau telah pun mengesahkan bahawa gelombang ketiga COVID-19 adalah boleh lebih bahaya dan boleh mematikan daripada gelombang pertama dan kedua. Oleh itu, saya harap agar pimpinan negara kita harus berjaga-jaga dan mengambil semua langkah. Saudara, ya, kita tak boleh menilai, saudara, gelombang kedua setakat dengan sekatan itu dan ini. Kerana itu semua tidak berlaku, saudara, sekarang ni. Ini gelombang ketiga. Ini disebabkan sejarah telah pun mencatatkan bahawa bagaimana penyakit gelombang ketiga seperti yang pernah melanda dunia, itu gelombang selsema Spanyol, Spanish flu, yang terjadi pada 1917 hingga 1919. Itu 2 tahun. Gelombang ketiga adalah lebih berbahaya daripada gelombang pertama dan kedua. Kerana berjuta-juta orang telah pun disahkan mati. Oleh itu, saudara, kita harus lindungi diri anda dan keluarga serta rakan. Saya menyarankan agar kita jangan lupa untuk mengambil langkah-langkah keselamatan. Memakai topeng, mengekal penjarakan sosial, kerap mencuci tangan dan sebagainya. Kerana, saudara, sejarah tidak akan menipu kita. Oleh itu, kita renungkanlah, saudara. Dan saya tengok media sosial FMT melaporkan hari ini setelah penutupan sempadan selama hampir 3 tahun dan mengenakan sekatan yang ketat dan pengujian yang berterusan, negara China dengan tiba-tiba mengubah pendiriannya kepada hidup dengan virus pada 7 Disember dan satu gelombang jangkitan mula merebak di negara itu. Jadi negara China pada mula dia sekat. Sekarang ni dia kata rakyatnya bolehlah hidup sekali dengan gelombang ke virus apa semua. Tapi akhirnya terdapat jangkitan itu telah merebak. Varian COVID-19 terbaru itu subvarian Omicron yang dinamakan BF7 dipercayai memacu lonjakan jangkitannya di negara China. Jadi berita mengenai subvarian ini mendorong banyak negara termasuk Malaysia untuk memeriksa suhu badan setiap pelancong yang memasuki negara kita. Ya, saudara, jadi keadaan sekarang ini menurut apa yang kita baca, menurut COVID Spectrum, laman web khusus untuk membantu saintis menyiasat dan mengenal pasti varian COVID-19 ini, BF7 turut dikesan di negara kita pada Ogos dulu. Dan itu di Selangor, Pahang dan Melaka. Gejalanya seperti serupa dengan gejala varian lain. Hidung berair, batuk dan ada cirit-birit. Jadi laporan dari China menunjukkan subvarian itu mempunyai kadar penularan yang sangat tinggi, saudara. Bagaimanapun, pakar virologi Universiti Sains Malaysia, Dr. Kumita Trevadas, ya, saudara, dia berkata RO tinggi BF7 di China mungkin disebabkan oleh tahap imuniti yang lebih rendah di negara itu. Jadi bagaimanapun, menurut Menteri Kesihatan, Dr. Zaliha Mustafa, beliau telah mengumumkan semua pelancong yang tiba di Malaysia perlu wajib menjalani pemeriksaan suhu badan untuk mengesan demam. Semua orang yang mempunyai sejarah perjalanan ke China dalam tempoh 14 hari selepas ketibaan mereka, maka dikendaki menjalani ujian pantas, iaitu antigen, RT-KG, dan sampel itu akan dihantar untuk kajian genom jika dapati positif COVID-19. Saudara, terima kasih Dr. Zaliha Mustafa yang mengambil langkah-langkah segera, saudara. Ini bukan apa, saudara, kerana COVID-19 ni semakin meningkat rupanya di China. Sebab itulah banyak negara mula melakukan sekatan kepada warganya. Saudara, dalam keadaan begitu, kita mengharapkan agar pimpinan negara perlu mengambil tindakan yang serius
menutup pintu kita, pintu negara kita macam saya katakan semalam, daripada dibuka kepada pelancong-pelancong. Tunggu dulu. Memang kita perlu pelancongan, kita perlu jadikan sumber ekonomi, tapi untuk saat ini saya haraplah agar pimpinan negara serius menjalani apa yang kita panggil sebagai tindakan untuk mengawal penyebaran virus corona ini, saudara. Baik, itu laporan COVID, saudara. Dan saya dipahamkan kesan banjir apa semua pusat pemindahan sementara PPS yang menempatkan mangsa banjir di Terengganu telah ditutup sepenuhnya. Artinya Terengganu tidak ada lagi banjir, saudara. Demikian menurut Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, daerah Besut, itu Saudara Roslan Ros Wahid. Dia katanya PPS terakhir yang ditutup ialah di Masjid Kampung La yang melibatkan 22 mangsa daripada 5 keluarga. Ingat, saudara? Kampung La itulah yang saya katakan semalam, rumah mereka hanyut, hilang. Dan sementara itu, selaku Timbaran Pengurusi Kuasa Bencana Terengganu, Saudara Hanafi Ahmad, dia berkata 12 keluarga mangsa banjir yang hilang tempat tinggal akan diberikan penempatan sementara atau rumah sewa yang ditanggung oleh kerajaan negeri. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan itu begitu legalah sikit derita rakyat, saudara. Kemudian saya melihat, saudara, di Sandakan, di Sabah, seramai 655 mangsa. Di Sandakan masih ada lagi, saudara, banjir ni. Seramai 655 mangsa daripada 114 keluarga di mana rumah mereka roboh akibat fenomena air pasang besar di Kampung Forest telah pun dipindahkan ke pusat transit. Mulai hari ini, selepas berselindung di pusat pemindahan sementara di Sekolah Kebangsaan Sungai Anip. Jadi, sebagai pegawai Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, APM, Sandakan, Saudara Abdullah Sabarudin berkata, daripada jumlah itu, 67 keluarga adalah warga negara dan dipindahkan ke program Perumahan Rakyat PPR di Batu Putih. Bagi mangsa bukan negara pula, dipindahkan ke Dewan PPR Taman Harmoni. Jadi, mesyuarat JPBD Sandakan memutuskan bahawa PPS Sekolah Kebangsaan Sungai Anip 2 ditutup hari ini memandangkan sesi persekolahan akan bermula pada awal Januari. Jadi mangsa-mangsa akan ditempatkan di 2 lokasi PPR secara transit bermula hari ini hingga selewat-lewatnya pada 31 Januari nanti, saudara. Itu gambarannya sebab fenomena air pasang yang melanda sejak 24 Disember lalu mengakibatkan 110 rumah bertiang yang dibuat di atas air di Kampung Forest roboh. Alhamdulillah bagaimanapun tiada kecederaan ataupun kemalangan jiwa dilaporkan berlaku. Ini tindakan pantas pihak berwajib, syabas kita ucapkan. Cuma saya mendapat satu berita yang agak kurang menyenangkan apabila rupanya, saudara, dah 6 tahun sejumlah 28 keluarga mangsa banjir di Teluk Intan. Mereka dijanjikan untuk mendapat rumah baru. Kesan rumah mereka dah hilang. Jadi nampaknya saya dapati tiadalah keceriaan mereka menyambut tahun 2023. Kerana penduduk Batu Tujuh Cangkat Jong, mereka menzahirkan kecewaan dan adanya dah hilang sabar kerana perumahan baru yang selamat yang dijanjikan 6 tahun lalu belum menjadi kenyataan. Saban tahun mereka menunggu kerugian ribuan ringgit apabila rumah digenangi air dan peralatan seperti perabot, dapur, gas, peti sejuk dan sebagainya rosak. Jadi menurut wakil penduduk Saudara Omar Alang, 50 tahun, beliau merayu kerajaan negeri, Datuk Syarani, tolonglah lihat apa yang berlaku dan juga agensi pengurusan bencana negara ADMA untuk tidak mengabaikan mereka. Beliau mendakwa pada tahun 2017 NADMA mengisytiharkan kediaman mereka tidak selamat dan kerajaan negeri telah pun meluluskan peruntukan untuk perumahan baru dibina di atas tanah milik kerajaan negeri yang selamat daripada risiko banjir. Jadi, penduduk Lorong Mesra, Cangkat Jong selama 28 keluarga setuju dengan projek penempatan yang telah pun diwartakan pada tahun 2017 tapi sehingga saat ini belum menjadi realiti. Datuk Syarani, ingatlah, kerajaan hari ini adalah kerajaan yang mahu merawat derita rakyat. Saudara, kerana tinjauan FMT mendapati tapak projek itu di Kampung Air Hitam terbengkalai.
Dan kita masih menantikan maklum balas daripada kerajaan negeri. Moga saya haraplah saudara, kalau kita dah berjanji, tunaikanlah janji. Ya, itu paling penting. Sebelum saya terlupa, rupanya semalam saudara, ini legakan sedikit fikiran. Memang marahlah saya bila tengok kawan-kawan kita, saudara kita di Cangkat Jong, yang seolah mereka terpedaya, menanti dan menanti. Tapi bagaimanapun kita harap kerajaan negeri Perak di bawah pimpinan Datuk Syarani dapat melaksanakan ataupun melunaskan janji-janji untuk rakyat. Ingat, rakyat adalah segala-galanya, saudara. Dan saya lupa nak mengingatkan semalam, terlajak sebab marah agaknya semalam. Sebenarnya semalam, saudara, adalah Hari Suami Sedunia. Saya suami. Saudara, ingatlah saudara, laki-laki itu adalah ciptaan Allah yang paling kuat. Kerana dia membina masa hadapan sebuah keluarga. Walaupun terpaksa berhutang dan dia akan membayar hutang itu, dia akan bersusah payah. Tapi masalahnya kadang-kadang saudara, suami ini begitulah berusaha untuk membahagiakan keluarga. Tapi dia sering dimarahi. Dalam culipan teman menghantar pada saya, dia kata, bayangkanlah katanya suami ni, orang lelaki. Semasa kecil, dia dimarah oleh orang tuanya. Semasa di sekolah, maka dia dimarahi oleh gurunya kalau nakal. Semasa bekerja, kalau ponting sikit, dimarahi oleh majikannya. Dan bila dah berkahwin, seringkali dimarahi oleh isterinya. Sama ada bila dah tua nanti, dia pula dimarahi oleh cucunya kerana membebel. Dalam alam barzakh pun nanti, para malaikat akan marahinya kerana kadang-kadang mereka tidak menunaikan tanggungjawab. Jadi saudara, sebab itu kita haraplah para isteri santunilah suami. Kebahagiaan suami adalah untuk membahagiakan keluarganya. Para suami, dia tak ada duit macam mana pun, dia akan berusaha untuk mencari dana untuk membiayai kehidupan keluarganya. Saudara, anak-anak, ingat, ayah anda adalah orang yang banyak diam, tak pernah mengeluh. Tapi setiap kali anda minta wang, mereka akan berusaha sedaya mungkin. Sayangilah bapa anda. Para isteri, sayangilah para suami anda. Pada teman-teman yang masih lagi punya isteri, saya mengucapkan selamat Hari Suami Sedunia. Saya, kerana hari ini, sebagaimana yang saya katakan, adalah merupakan hari yang ke-27. Kerajaan Perpaduan berhasrat untuk menangani derita rakyat. Tetapi apa yang saya dapat, peningkatan kos operasi membabitkan pelbagai aspek, termasuk kenaikan kos alat ganti, merupakan antara faktor. Besar kemungkinan kadar tambang bas untuk anak-anak sekolah terpaksa dinaikkan. Demikian menurut Gabungan Persatuan Bas Sekolah Malaysia. Ya, saudara, memetik daripada laporan Malaysia Kini, Presiden GPBSM, Saudara Muhammad Rafiq Muhammad Yusof, beliau berkata faktor lain yang menyumbang kepada peningkatan tambang termasuklah kurangnya permintaan daripada ibu bapa dan gaji pemandu bas. Bagaimanapun, beliau berkata perkara itu tak sama mengikut lokasi. Kalau ada satu taman perumahan, ada 5 orang saja, jadi nak berpuasi macam mana? Kalau dia punya tambang itu, dia letakkan dalam kadar antara RM70 ke RM150 sebulan. Jadi katanya dalam keadaan-keadaan begitulah kos kenaikan. Jadi para ibu bapa bersedialah. Dan saya harap agar Kementerian Pengangkutan dapat mengkaji apakah bentuk bantuan yang boleh diberi kepada pengusaha-pengusaha bas sekolah supaya persoalan masalah yang mereka hadapi ini tidak menekan kepada keluarga ataupun ibu bapa. Ya, kita mengharapkan saudara, dalam menghadapi suasana yang mungkin COVID lagi, saudara, kita pun tak tahu. Dunia sekarang ni sebagai ambang tahun baru ni, bila dengar saja COVID sudah mula merebak di seluruh dunia, seriau juga kita. Apakah tahun 2023 ini sekali lagi kita berdepan dengan masalah ini? Samping itu, pengusaha bas ataupun operator bas sekolah juga bakal menghadapi masalah kerana kos yang meningkat. Jadi akan dipulangkan kepada kedua ibu bapa, keluarga. So, pimpinan negara yang berjanji untuk menangani beban derita rakyat harus mencari jalan keluar agar keluarga tidak terus tertekan dengan permasalahan ini. Bagaimanapun, setiap anak-anak yang ke sekolah
tahun ini, awal Januari, besok ataupun lusa, ataupun mungkin bila buka sekolah, setiap anak-anak yang ke sekolah diberi sejumlah RM150 bantuan pra persekolahan mereka, saudara.